Okay. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Dan video kali ini saya akan bawa tetamu undangan merupakan juga salah seorang saya punya rakan seperjuangan dalam Malaysia Airlines juga. Selepas ini. Okey, terima kasih kerana terus bersama kami untuk video yang seterusnya ni. Okey, Yus. Ya, saya Rol. Apa khabar? Khabar baik. Saya. Sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Okey, dia ni dulu model MAS juga dulu ni. Dia macam sama Sabrina Ibrahim tu kan, kau kenal? Kenal. Tak kenal kan? Okey, Yus. Kau cerita sikit macam mana terjebak dengan nak jadi pramugara ni. Kau ingat handsome sangat ke masa tu? Cerita je, Yus. Okey, Assalamualaikum Zarul. Okey, salam. Masa ni terjebak masa dulu umur 20 kan, tengah belajar. Tengah belajar, lepas tu saya belajar kat Politeknik, lepas tu kawan-kawan kata nampak kawan-kawan beli motor, kawan-kawan dah berduit. Jadi masa tu kita macam rasa aku pun nak berduit lah. Tapi dengan keadaan belajar masa tu saya ambil electronic engineering masa tu. Habis saja kata lah. Ikut kawan Rol, ikut kawan. Lepas tu ingat lagi nama budak ni Syarafiz. Dia kata jom Yus kita pergi interview pramugara dekat Park Royal. Dekat Park Royal KL. Masa tu tahun bila tu? 1996. Ramai tak? Ramai Rol. Masa tu kita orang datang sampai pergi ke lower ground tu, kita nampaklah satu barisan macam ular lah. Semua budak-budak. Semua steward tapi tak tahu Rol. Tak tahu macam tu punya ramai. Ingat tak ramai orang tahu steward ni kan. Ingat macam budak-budak ni datang buat apa tak tahu. Tak apa, kita cari kat mana interview steward. Lepas tu memanglah dia orang ni macam well groomed, handsome. Saya budak teknikal dulu dengan misai ada janggut. Kawan saya pula rambut panjang. Lepas tu bila masuk-masuk, kita terus pergi ke depan. Tanya dekat Encik Mustafa tu, saya ingat nama dia, Mustafa. Dia kata. Tapi masa tu saya tak tahu nama dia. Cakap, Cik, kat mana interview pramugara? Lepas tu dia kata, awak nampak tak line yang panjang ni? Awak nampak, awak pergi ambil nombor awak tak payah masuk line, awak datang pukul 2 petang. Masa tu datang pagi tu, tapi dia tolak sampai pukul 2 petang. Kau ingat berapa panjang? Agak ada sampai 500 meter ke apa? Waktu kita tak ingat, tapi panjang tu macam ular macam tu, belengkar sampai ke tangga dia lah. Daripada dewan kan. Tapi pukul 2 petang tu kau datang balik? 2 petang datang balik, bukan 2 petang masuk, dalam pukul 3 jugalah. Lepas tu bila dah masuk dekat dewan tu, dia panggil 5 orang lah. So Syarafiz dekat grup lain, saya dekat grup lain. Bila masuk 5 orang tu, saya ingat lagi interviewer saya Edmund Reid. Lepas tu ada kita punya grooming yang rambut gebang tu yang Christian Foley? Correct. Christian Foley, ya betul. Ada 3 orang lah. Lepas tu bila dia orang tanya, saya orang yang tengah-tengah. Antara 5 orang, dekat sini berabuk English dia, yang sini pun berabuk juga, saya tengah-tengah. Lepas tu bila dia Edmund Reid cakap, okay, gentlemen, I repeat my question again. Just tell me agaknya dia orang pun dah penat. Just tell me your full name, your highest qualification, where you from and your hobbies. 4 soalan. Dia siap tunjuk macam ni. Sebab dia ni dah goreng. Okey. Dia kata tunjuk 4 je. So saya kata kenapa dia buat macam tu? Signal 4 kan. Okey. Saya berjawab lah. Okey, my full name Yusri Adam. Height 176, hobbies bla 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 bla. Then saya stop lah. Lepas tu, is that all gentlemen? Yes. Lepas tu dia terus jam nombor 4. Lepas tu bila dia terus jam nombor 4, jam nombor 4 pun goreng balik. So kat situ saya rasa macam aku ni lurus bendul ke, tak faham bahasa ke kan. Tapi aku jawab 4 tu, saya jawab 4 tu je. Lepas tu bila dah jawab nombor 5, dia orang ketepi kan, dia kata okay, from this group only one of you selected. Dia cakap. So saya dah kat belakang tu. Saya kata tak mungkin saya, sebab dia ni terror lah kan. Saya cakap yang basic macam tu. Lepas tu kata Yusri Adam. Masa tu saya stun. Saya kata dia gulung kertas tu. Siapa Yusri Adam? Lepas tu budak-budak tu, ni. So dia ketuk kepala saya. Oh ya. Awak tak dengar ke? Saya dengar cik, tapi saya rasa macam interviewer nak jumpa awak. Okay. So bila masuk balik, so Edmund Reid tu tanya, dia kata awak pergi second stage lah. Tapi sebelum tu dia kata awak tahu kenapa awak dapat? I don't want to hire a deaf person. Dia kata dia tak nak
agaknya dia assume budak-budak ni tak ikut apa yang ditanya. I see. So dia tanya sebab dia kata sebab kita anggap kenapa senang sangat. Rupanya ada stage 2, stage 3. Stage 1 senang-senang lah. Senang-senang je lah. Lepas tu kat stage 2 tu yang banyak ditanya. Berjumpa balik hari yang sama juga. Yang satu part yang saya ingat dengan Christine Foley ni sampai sekarang saya tak boleh lupa. Saya budak technical. So bila dia tanya saya what type of facial cleanser do you use? Perkataan tu facial cleanser tu saya cuci muka sumpah lillah ta'ala tak terlintas apa benda tu. Okay. Lepas tu saya kata are you asking me about apa kind of soap that I use for my face? Kind of sabun ya. Okay, tu. Lepas tu dia kata, yeah. Lepas tu dia kata, oh I don't have a specific soap lah. Lepas tu dia kata, so macam mana you bersihkan muka? Saya kata, oh saya pakai shampoo, buih-buih shampoo tu saya rub muka saya. Macam tu sekali kan. Bunyi dia tak tahu apa itu facial kan. Lepas tu dia kata, ya, mungkin dia terkejut. Dia kata, okay, kalau you got through to the next level, you pergi dekat level 1, you pergi cari your facial cleanser, you pergi cari your moisturizer, your toner. Final interview nak jumpa you bawa 3 benda. Macam tu. Tu saya ingat Christine Foley sampai hari ni lah. Masa tu umur 20 20 tu. Masa tu tak tahulah. Back then kalau kita budak-budak dekat politeknik tu lelaki pakai facial cleanser, orang luar orang pandang serong kan. Faham. Okey. Itu interview. Masa final interview ada yang peristiwa menarik ke? Ada final yang boleh interview, highlight? okay. Final interview saya ingat Edmund Reid masih ada di situ. Christine Foley tak ada. Cik Izaham dengan Edmund Keppel. Captain Izham Bukan. Dia Izham Management. Oh, okey. Dia tanya apa? Last tu. Okey. Dia group of 10 rule. Saya orang nombor 7 saya ingat. Orang 7. Again dia tanya masa tu basic standard lah. Cerita pasal diri sendiri semua. Tapi bila dah seorang cakap rule, kita dah macam kita dah hilang point nak cakap apa lah. Semua dah orang ambil kan. Semua dah ambil point dah. Final semua all out lah. Orang all out semua. Lepas tu? So bila sampai turn saya, terus dia tukar. Dia kata, okay, saya tak ada dapat jawapan soalan tell me about yourself. Dia terus tukar. We about to celebrate National Day. So how we Malaysian celebrate National Day. Ini pengetahuan am lah. Pengetahuan knowledge lah. So dia twist kat situ Rol. Maaf Rol, dia yang suka bertanya ni, Cik Izham ni dia faham tak? Cross eyes. Yeah. Okay. Alright, okay. So bila dia tukar soalan tu, dia tanya saya, okay young man, I'm going to change the question. So how do we Malaysians celebrate National Day? Saya kat sini, tapi mata dia pandang sana. Okay. So kau confused. Saya diam, tapi saya tahu saya punya turn. Tapi saya kata, agaknya dia tanya budak yang sebelum ni ke kan? Lepas tu saya ingat saya pakai baju biru. Terkira macam awak nak jawab takut mencelah orang lain punya dia tuju kat orang lain. Bukan turn awak dulu, awak tunggu. Tapi budak yang ni pun pandang saya pun pandang. Cakap siapa dah? Lepas tu Edmund Reid kata, you young man in blue. Terus macam, baru jawab. Baru jawab yang kelakarnya bila jawab, saya terus buat kesimpulan terus. Kalau anak beranak Cik Izham, kau kena minta maaf ke dia. Minta maaf Cik Izham, minta maaf. Saya ikhlas, saya memang tak perasan soalan tu untuk saya. Tapi alhamdulillah, Rol, kita genuine kan. Kita tak ada nak rasa. Saya lepas 10 orang, saya rasa 6 orang dapat lah. Alhamdulillah. Okey, itu cerita interview tu. Panjang lah tu interview tu, dekat 10 minit dah. Kita dekat MAS berapa lama awak? Saya 20 tahun. 20 tahun. You boleh highlight tak momen-momen yang you rasa the moment yang paling kau ingat lah? Tak kisahlah emergency ke, happy ke, sedih ke? Sebenarnya kalau nak cakap setiap momen sedih, happy, tu semua ada role. Tapi kalau nak cakap most saya ingat crucial time lah, masa emergency landing. Kita masa tu saya dah kat Whitebody, kapal terbang international. Saya tak silap saya daripada London. Kita nak sampai approach ke KLIA, kapten buat announcement, tapi dia tak buat announcement kepada penumpang lagi. To the crew only. Crew only. So crew semua pick up kat station. Dia kata kita akan buat belly landing. Belly landing ni maksudnya kita punya landing gear tak boleh keluar lah. Rol.
So saya rasa 20 tahun macam mana lah. So masing-masing kena buat preparation, emergency preparation. Lepas tu kita masing-masing duduk. Kalau ikutkan brace position tu dah ke mana dah. Otak pun nak kata silent review tu memang tak boleh nak fokus 100%. Dengan keadaan ingatkan keluarga, ingatkan anak-anak. In fact saya ingat lagi saya bekerja di depan di first class, stewardess A saya, dia tak berhenti menangis. Saya cuma cakap, tak apa, kita berdoa je. Apa yang kita ada masa tu, kita berdoa je lah. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Tapi lalas bila about to land, Rul, tak berapa lagi jarak, kita dengar satu benda yang kuat tau. Macam tu. Kuat. Macam, maksudnya itu adalah finally landing gear tu keluar. Captain cuba sampai nak final approach tu, kita dengar bunyi kuat. Macam tu. So, kita tak diberitahu sebab masa tu memang crucial, tak ada siapa boleh kacau, tapi cuma captain je tahu. Yang kita tahu masa nak mendarat tu kita kecut perut lah. Ni belly ke tak. Tapi alhamdulillah landing very smoothly, kita landing macam biasa. Lepas tu baru captain cerita at the very last minute kita punya landing gear boleh buka. Dia punya landing gear door tu boleh buka. Masa tu. Yang satu memang fobia lah. Lepas tu next nak pergi flight pun macam Okey, itu ini baru terdetik, baru terlintas aku punya soalan sebenarnya sebab aku sebenarnya spontan je, Yus. Soalan dia, okey, kita masa awak join tu umur 20, awak jadi steward. Gila handsome lah masa tu kan. Macam mana dengan keadaan pergaulan sebagai seorang steward dekat luar, orang pandang kau budak-budak awet-awet lah. Masa tu awet-awet. Macam mana? Ada kau dikerumuni awet ke? Bila kau tahu budak-budak perempuan tengok ini steward kena rapat, ramai nak rapat dengan kau, ramai nak kenal dengan kau. Ada macam tu tak dulu? Ada tu memang ada, Rol. Ada memang ada. Daripada kawan-kawan, daripada kawan tempat belajar, dia tahu kita masuk steward. Sebab bila saya dah kerja, boleh kata kita cash ada in hand lah. So saya akan balik ke Politeknik, ke dorm lama. So ajak kawan-kawan pergi mamak, saya belanja the whole dorm. Okey macam so, hero. Dia orang macam kata macam, "Oi, kau banyak duit ni." Tapi masa tu kalau Rod nak tanya, kita nak tahulah, kita dekat overseas sekali hadap McDonald tu RM30. Betul. Kan? Tapi kalau kat sini balik Malaysia kita belanja kawan-kawan satu mamak pun baru berapa ringgit. So masa tu word to spread lah. So masa tu lah budak-budak perempuan yang dulu masa dekat poli yang kita minat tapi dia tak minat kita, masa tu awak dah kerja steward ke? Kan? Aku tahu. Lepas tu dekat airline biasa kita akan mula dengan kawan-kawan batch girl sendirilah. Mula-mula dengan batch girl sendiri, lepas tu terbangkan. Bukanlah kata kita nak berkawan ramai. Tak ada serious commitment, just nak berkawan dengan baru nak berkawan dengan apa serious relationship. Adalah few tapi finally jodoh dengan orang bawah juga. Ni ramai komen kata alah steward dulu playboy. Komen kau? Playboy ke? Ada yang playboy? Ada ke tak ada? Ke macam mana? Playboy adakah engkau salah seorang playboy? Playboy lah. Masa awal-awal dulu lah, masa tengah. Kalau kata macam ni lah bro, kalau bukan steward sekalipun, kalau kata seseorang tu ada rupa, lepas tu ada pula duit kat tangan, model ke, pelakon ke kan, dia bukan steward pun automatik pun orang perempuan ramai minat dia, dan automatik dia pun dah terjadi orang gelar dia playboy. Ramai perempuan dengan dia, tapi apa-apa pun bujuk bangka hati lah bro, senang cerita lah. Yelah, orang cakap dulu, alah steward semua pergi kelab, masuk kelab free. Ada ramai perempuan-perempuan kelab suka lifestyle yang macam boleh dikatakan agak liar. Mungkin apa pendapat kau? Ramai yang bercakap macam tu. Betul. Ramai yang cakap kita itu. Kita akui juga ramai juga antara kita yang pergi kelab apa semua. Betul. Kan. Tapi macam ni Rol, pucuk pangkal hati Rol. Macam saya senang kalau bukan setakat steward je. Kalau awak kerja apa pun, kelab ni terbuka, bukan hanya untuk steward. Cuma dulu kita dapat free access untuk masuk ke kelab ni sebab diorang nak tarik crowd. Bila dia dengar satu-satu kelab tu ramai cabin crew pergi, biasanya orang luar pun ramai. Bukan sebab steward. Sebab stewardess sebenarnya. Stewardess. Jadi nak kata playboy semua tu
general, tak boleh general. subjektif semua kan. Tak semua. Tapi orang memandang macam tu. Bila steward je orang cakap playboy dia ni. Kan? Pada awak memang awak tangkis lah. Tangkis Sarul. Cuma nak kata kita ramai kawan. Sebab satu kita peramah, satu kita dilatih untuk spontan sesuaikan diri dengan orang. Kadang-kadang orang kita baru kenal berapa second je, kita dah mesra. Orang pandang pun macam, you kenal dia ke lama? Kita tak lah, saya baru kenal berapa second yang lalu kan. Sebab kita dah dilatih macam senang nak di-approach. Jadi orang akan menganggap macam setiap orang yang kita cakap tu kita macam, oh dia ni ramai perempuan yang dia kenal ni semua ni. Padahal tak ada pun, kawan dia. Okey, Yus, ini favorite night stop station kau? Favorite night stop station? Okey. Dan kenapa? Kalau kalau Europe saya suka London lah. Kenapa? Satu London shopping. Lagi satu saya roll dekat sana, saya suka kita buat side business sebenarnya roll. Yang tempat yang saya suka pergi dekat sana Agos. Okey. Side business macam mana tu? Agos ataupun Willy. Lupa dah apa. Aku selalu nampak kau kat Agos dulu. Pilih katalog. Awak buat apa tu? Dia macam ni roll. Setiap bulan Agos ni dia akan keluarkan new brochure dia lah. Katalog dia. Jadi kita senang je. Sambil kita travel, setiap bulan mesti ada London, saya akan ambil bawa balik manual tu ataupun katalog tu, dan saya akan bagi kawan-kawan dekat rumah sini, dia akan flip through lah. Lepas tu dia ada code, dia akan kata okey, dia nak barang-barang ni. Lepas tu untuk order saya akan charge dia. tak mahal. Kadang-kadang satu barang saya charge dia dalam 5 pound je. 5 pound dulu kali 7. Oh tak, masa tu dalam kali 5. 6 lah gitu. Kali 6. So dalam RM30 lah. So dia kata okey lah, reasonable lah. So kalau satu orang RM30, barang-barang kecil lah tu. Kebiasaannya. So saya suka pergi Agos, saya suka pergi kita punya sport center, kawan-kawan yang macam dia nak JC bola ke kat sana boleh dapat sana. Konsep dia sama, saya akan charge 5 pound. Satu roll sebab makan, satu sebab kita punya travel fees kita, naik bas ke naik apa kan. Tu daripada situlah. So dalam masa sama saya minum air lah. Orang tanggung kita punya travel fees, orang tanggung kita punya makan, dan kita buat sightseeing lah. Itu dia bijak tak bijak dulu. Okey. Alright. Okey, ada komen mengatakan, ini saya nak tanya pendapat awak. Steward kerja pramugara, cabin crew pramugari ni, bila korang dah travel around the world, mungkin dah sampai 15 tahun tops lah, you all dah buat benda yang sama. So tak best kerjaya ni. Mungkin sementara muda ni nak travel around the world free of charge. Lepas tu dah boleh buat kerja lain. Betul. Apa pendapat awak? Okey, kalau pendapat saya Rul, kita di Malaysia Airlines dibenarkan kerja sampai 60 tahun. Okey, kalau kata kita bekerja daripada mula 20 tahun, kalau 15 tahun, 20 tahun dah 40 tahun. So sebenarnya kalau ikut saya lah, saya tak pernah jemu terbang pun. Serius, tak pernah jemu dan tak rasa pun 15-20 tahun tu lama. Tapi kalau kita sampai certain stage yang kita rasa flying ni membosankan, kita boleh aja venture tu ada bisnes. Contoh dia Rol, kita diberi satu bilik seorang, travel. Kalau kita nak belajar Rol, kita nak sambung belajar, ini adalah kerjaya yang tak ada beban, tak ada nak kata kita bawa balik kerja dalam kamar tas tu, bawa balik ke hotel ataupun rumah. Jadi kalau kita nak sambung belajar, saya pun lalui juga, memang sangat sesuai. Tak ada gangguan, tak ada pending task daripada airline nak bawa balik. Jadi saya boleh fokus saya punya belajar. Dan nombor dua, macam saya cakap tadi, it's a good platform untuk kita nak start business. Contoh saya sendiri pun, macam saya kata tadi, daripada saya buat Agos punya role, saya berjaya buka sebuah kedai di Bandar Sri Putra, kedai gift. Nama kedai tu DY Gift di Bandar Sri Putra dulu. Saya cuma bawa semua barang-barang daripada overseas, jubah lah, ataupun daripada produk daripada India, daripada China, even any produk daripada overseas saya kumpulkan dalam satu kedai. Saya punya tagline adalah overseas product, local prices. Maknanya produk daripada overseas tapi harga tempatan murah punya. Tapi awak
bawa mengikut cabin crew punya allowance. Allowance ya, Rol. Kita ada allowance yang dibenarkan. Kita bawa sikit-sikit sebab kita selalu pergi, Rol. Kadang-kadang kalau daripada bukan saya pun kawan-kawan, kita kata pesan kat kawan, boleh tak tolong belikan yang ni, tolong belikan ni. So kita ada deal lah dengan dia. Jadi itu satu yang kita boleh leveragekan kita punya cabin crew punya career lah. Tapi kalau nak cakap, kalau saya diberi peluang, sebab saya diberhentikan, Rol, pada 2016. Tapi kalau saya diberi peluang untuk sambung, saya sanggup pergi sampai umur 60 pun. Tak, kejayaan ni pada you bukanlah kejayaan sementara. Betul. It's not sementara sebenarnya. Cabin crew adalah satu pekerjaan yang saya nak cakap apa, sangat-sangat dekat dekat hati saya. Walaupun saya dah macam-macam jawatan di bawah, saya dah venture sekarang, tapi di hati dalam ni tetap, kalau ada badan, kalau fit lagi, Rol, terbang lagi, Rol. Ini, you cakap tadi diberhentikan. Kenapa? Kenapa diberhentikan pada 2016 tu? Kenapa? Sebenarnya bila kita ada transition daripada Hazanah tu ke daripada baru ke Hazanah, saya sendiri pun tak tahu macam mana dia orang evaluate, Zul. Sebab seingat saya kita kena isi survey form, questionnaire macam tu, kita jawab melalui lepas tu adalah proses-proses dia, siapa yang pergi pada bulan 8, siapa yang pergi, dia ada 3 fasa kan, stages kan. Saya yang last sekali pada bulan 6. 2016 pada bulan 6. So last saya berkhidmat 30 hari bulan, flight Sydney lah. Pendek kata MAS ditutup dan diganti dengan MAB kan? Yes. Masa tu. Masa tu. So saya tak pernah salahkan mana-mana parti, sebab bagi saya masa tu MAS kita nak sustain dalam industri. Betul. So dia nak kecilkan skill. Jadi of course kita kena buang separuhnya lah. Tapi pada masa tu, awak tahu awak diberhentikan, awak rasa macam sedih ataupun marah ataupun awak redha? Ini the moment you dapat tahu tu. Mula-mula rasa kecewa, Rol. Sebab 20 tahun bila saya kata saya sayangkan kerja ni, saya suka kerja ni, memang saya jaga rekod, Rol. Saya jaga rekod selama 20 tahun. Tapi bila nama keluar, dapat surat, dia kata 30 bulan Jun tu, nak bercakap dengan kawan sebab kita dah kecoh lah. You dapat berapa, you sampai 60 ke, you exit bila kan. Bila kawan-kawan tanya, saya nak jawab berat, Rol. Sebab saya rasa macam saya belum ready nak tinggalkan Malaysia Airlines. Lepas tu bila lama kelamaan, tak apalah, beranikan nak bercakap, sampai bila nak simpan benda ni kan. So saya cakap dengan kawan, I exit 30 hari bulan Jun 2016. Saya boleh cakap dengan Rol, 10 orang saya cakap dengan kawan-kawan saya boleh kata 10-10 tak percaya. Dia macam kata, kau jangan buat joke, benda ni kau tipu ke apa. Saya kata betul. Sampai saya buka surat, saya tunjuk, kadang-kadang dia orang tak percaya, kata apa masalah kau, kata saya tak tahu. Sampai saya ingat lagi FA saya Shuping. FA tu orang yang jaga fleet, kita punya fleet. Fleet. Shuping, kita nak exit, kita bagi exit clearance, dia bawa keluar file saya. Sebab dalam file tu kalau kita ada record, dia ada kertas color lain kan. Dia tak buka, dia kata Yusri, all the best for you. Cakap hopefully you boleh dapat kerja yang lebih better lah kat luar. Saya jenis masa tu saya dah redha lah. Saya macam tak apalah. Dan pada masa bulan 6 saya keluar tu, sebenarnya saya dah teman kawan saya pergi interview Asia. Bulan 4 saya dah dipanggil datang untuk report duty di Asia. Tapi saya kata saya hold dulu. Bulan 6 saya keluar, saya habiskan sebab kita tak boleh resign awal, kalau tidak compensation money tu tak dapat. Jadi saya tunggu sampai 30 bulan 6. Bulan 7 adalah hari raya. Saya beraya dengan duit yang Malaysia Airlines bagi. Lepas tu bulan 1 hari bulan 8 saya baru lapor diri sebagai cabin crew di Air Asia pula. Kita cerita bab tu selepas ini. Okey? Di bahagian yang kedua. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan subscribe pada yang belum subscribe.